Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memperkembangluaskan lagi hubungan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Titah Baginda, negara Brunei Darussalam juga menghargai persahabatan bersama Republik Demokratik Timor Leste dan mengalu-alukan kerjasama untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Santap Negara yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste sempena keberangkatan negara Baginda. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Presidente Nicolau Lobato dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Tuan Yang Terutama Francisco Calbuadile, Naib Perdana Menteri dan Menteri Penyelarasan bagi Hal Ehwal Ekonomi dan Menteri Pelancongan dan Persekitaran selaku Menteri Pengiring. Tuan Yang Terutama Mariano Sabino, Naib Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Pembangunan Luar Bandar dan Perumahan Komuniti. Tuan Yang Terutama Dr. Bendito dos Santos Freitas, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama dan Tuan Yang Terutama Abel Gutierrez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Wan Hatfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan atur cara keberangkatan negara ke Republik Demokratik Timor Leste dengan berangkat ke Majlis Sambutan Negara. Majlis berlangsung di Presidential Palace. Sejurus keberangkatan, Baginda bersama-sama Tuan Yang Terutama Presiden ke pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dan 21 das tembakan meriam. Baginda seterusnya dijunjung menaiki kenderaan khas diiringi oleh Tuan Yang Terutama Presiden bagi memeriksa barisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Defence Force of Timor Leste dan Timor Leste National Police. Baginda seterusnya berangkat bersama Presiden Dr. Jose Ramos Horta menghadiri flag raising ceremony. Majlis dimulakan dengan upacara menaikkan bendera Republik Demokratik Timor Leste diikuti dengan minute of silence bagi memperingati jasa pahlawan yang telah terkorban dalam mencapai kemerdekaan negara. Ini diikuti dengan majlis penganugerahan bintang Grand Collar of the Order of Timor Leste ke hadapan Majlis Baginda oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Timor Leste sebagai pengiktirafan kepada sumbangan dan dedikasi Baginda. Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta dalam ucapannya mengulangi komitmen untuk mengukuhkan lagi hubungan dengan mempromosikan kerjasama dalam pelbagai bidang. In this spirit of collaboration and friendship, we look forward to Brunei Darussalam private sector to engage with our national private sector on new ventures that may benefit
our people and promote sustainable development throughout the region. May this state visit be a reminder of what we can achieve together and an inspiration for an even brighter future for Timor-Leste and Brunei Darussalam. Dalam titah, baginda menzahirkan penerimaan anugerah yang unggul ini merupakan satu penghormatan yang sangat besar. It reflects the high regard as well as the amiable and harmonious bond between the people of Brunei Darussalam and the Democratic Republic of Timor-Leste over the past 2 decades. Your state visit to Brunei Darussalam last year further reinforced our nation's personal friendship and cooperation, benefiting both sides mutually. I look forward to further enhancing and fortifying our warm bilateral relations across all levels in the years ahead. Selesai Majlis Penganugerahan Bintang ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri tete-a-tete bersama Presiden Dr. Jose Ramos Horta. Kedua-dua pemimpin telah berbincang mengenai isu-isu dua hala yang berkepentingan kepada negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor-Leste serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berangkat menghadiri mesyuarat dua hala bersama Presiden Republik Demokratik Timor-Leste. Pada mesyuarat dua hala, baginda bertitah menekankan negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor-Leste terus bekerjasama rapat dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Semasa lawatan negara, Presiden Dr. Jose Ramos Horta ke negara Brunei Darussalam, kedua-dua buah negara titah baginda telah bersetuju antara lainnya untuk meningkatkan kerjasama dua hala dalam bidang pendidikan, tenaga kerja dan kesihatan yang berkepentingan bersama ke arah pembangunan, keamanan dan keselamatan berterusan kedua-dua negara. Sebagai negara-negara pengeluar minyak, negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor-Leste tetap terdedah kepada ketidaktentuan global dan persaingan hebat. Dalam hal itu, baginda menekankan keperluan bagi kedua-dua negara untuk meneruskan kerjasama untuk mempertahankan kepentingan bersama dan seterusnya mengalu-alukan hasrat Republik Demokratik Timor-Leste untuk mengukuhkan kerjasama dalam bidang tenaga dalam membangunkan kapasiti negara. Baginda juga berpuas hati dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pertukaran antara rakyat, terutamanya melalui MOU on the Employment Recruitment of Timor-Leste Workers to Brunei Darussalam yang ditandatangani semasa lawatan negara Presiden Dr. Jose Ramos Horta ke negara Brunei Darussalam dan perjanjian pengecualian visa yang ditandatangani semasa keberangkatan negara. Ini akan membuka peluang bagi kerjasama kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara di tahun-tahun yang akan datang. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan negara Brunei Darussalam sentiasa mengalu-alukan keahlian Republik Demokratik Timor-Leste dalam ASEAN dan mengambil maklum perkembangan positif ke arah keahlian penuh Republik Demokratik Timor-Leste dalam ASEAN. Dalam perkara itu, negara Brunei Darussalam titah baginda akan bekerjasama dengan Republik Demokratik Timor-Leste dalam pelaksanaan roadmap for Timor-Leste memberships in ASEAN and its annexes, termasuk ASEAN Junior Fellowship Program.
Berhubung Myanmar, negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha-usaha ASEAN untuk mencari jalan penyelesaian jangka panjang berdasarkan 5-point konsensus yang dimiliki dan diterajui oleh Myanmar. Mengenai perkembangan di Laut Cina Selatan, baginda bertitah Laut Cina Selatan hendaklah kekal aman, terutama memandangkan 1/3 daripada perdagangan maritim global melalui laluan tersebut. Baginda seterusnya bertitah negara Brunei Darussalam terlibat rapat dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain dan China untuk memastikan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Pada mengakhiri titah, baginda menekankan setiap pihak hendaklah mematuhi undang-undang antarabangsa, terutamanya UNCLOS, iaitu perjanjian antarabangsa yang mentadbir perairan laut dunia secara menyeluruh. Selesai mesyuarat dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri Majlis Santap Negara yang dihoskan oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste. His Excellency, the President of Court of Appeal. Jose Ramzorta, to honor the visit of ladies and gentlemen, good afternoon. Tuan Yang Terutama Presiden dalam ucapannya antara lain menghargai sokongan tidak terhingga dan perpaduan ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa masa mencabar dalam membangun Republik Demokratik Timor Leste sejak tahun 2002. I sincerely hope that this visit marks the beginning of high-level exchanges between Brunei Darussalam and our country as we strengthen the fraternal ties and cooperation that bind us together. Your Majesty, in these challenging and uncertain times, Brunei Darussalam continues to be an example of peace and brotherhood. I commend Your Majesty's wise and compassionate leadership, which has ensured your country's harmony and the prosperity for decades. Tuan Yang Terutama juga menyentuh kedua-dua negara berkongsi beberapa persamaan antaranya sebagai negara kecil dalam keluarga ASEAN dalam berdepan cabaran-cabaran dan peluang-peluang. This visit by Your Majesty opens up an opportunity for us to upgrade and expand our bilateral relations as well as our engagement in regional and global issues. In addition, we look forward to exploring new forms of cooperation in strategic sectors such as tourism, education, health, transport, industry, agriculture, fisheries, forestry, farming, and environmental protection. We are committed to seizing the opportunities offered by the green and blue economies, aligning ourselves with the commitments made to ASEAN and the objectives of COP28. Dalam titah, baginda menzahirkan kegembiraan berada di Republik Demokratik Timor Leste bagi keberangkatan negara buat julung kalinya, terutama untuk bersama-sama Tuan Yang Terutama dan rakyat Republik Demokratik Timor Leste dalam menyambut 22nd anniversary of Timor Leste's Independence Restoration Day. Throughout the years, Timor-Leste navigated the path towards post-conflict nation building through various policies to create a solid and prosperous nation for Timorese. Timor-Leste's accession to the World Trade Organization early this year is not just a significant milestone, but a testament to your nation's resilience and determination. My warmest congratulations, Mr. President, on all these remarkable achievements.
Baginda juga menzahirkan ucapan penghormatan atas penganugerahan berprestij Grand Collar of the Order of Timor-Leste. Negara Brunei Darussalam Tita Baginda menghargai persahabatan bersama Republik Demokratik Timor-Leste dan mengalu-alukan kerjasama untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan bersama. Therefore, I'm pleased we are further strengthening ties through the visa waiver arrangement during this visit. This arrangement will not only make it easier for our officials to travel, but also pave the way for enhanced cooperation between our nations. Beyond our bilateral ties, Timor-Leste has made significant progress in becoming an ASEAN member. Our commitment remains unwavering. And today, Mr. President, I reiterate Brunei Darussalam's steadfast support for this endeavor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat ke Government Palace bagi menghadiri mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste. Semasa mesyuarat tersebut, Baginda bertitah mengongsikan Tuan Yang Terutama adalah sahabat lama yang telah bekerjasama dengan negara Brunei Darussalam dalam beberapa kesempatan dalam kapasiti jawatan kerajaan sebelum ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan kegembiraan kerana pernah mengalu-alukan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste semasa lawatan julung kali ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2000 sebagai Presiden National Council of Timorese Resistance. Sejak beberapa tahun kebelakangan, kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor-Leste telah meningkat. Oleh itu, Baginda berharap agar hubungan muhibah dan persahabatan di antara kedua-dua buah negara akan terus diperkukuhkan. Tambahan lagi, kedua-dua buah negara telah menikmati hubungan kerjasama yang mesra sejak hubungan diplomatik dijalinkan pada tahun 2002. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kedua-dua buah negara telah bekerjasama rapat dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat sepanjang 2 dekad yang lalu dan pada tahun 2023 kerjasama dalam bidang pendidikan telah dipertingkatkan lagi melalui beasiswa Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi 2 orang pelajar Republik Demokratik Timor-Leste untuk melanjutkan pelajaran di negara Brunei Darussalam. Baginda seterusnya menzahirkan rasa kegembiraan bahawa pada tahun ini sektor swasta negara Brunei Darussalam juga akan menghulurkan beasiswa kepada 2 orang pelajar dari Republik Demokratik Timor-Leste untuk melanjutkan pelajaran di negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Dalam bidang tenaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan hasrat Republik Demokratik Timor-Leste dalam membangunkan hubungan dan mengambil maklum bahawa Timor Gap telah mengadakan beberapa siri perbincangan yang produktif semasa mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam pada awal tahun ini. Komitmen bersama kedua-dua negara di bawah MOU on the Employment Recruitment of Timor-Leste Workers to Brunei Darussalam akan membuka peluang baharu bagi rakyat Republik Demokratik Timor-Leste dan dalam hal ini Baginda mengalu-alukan rakyat Republik Demokratik Timor-Leste ke negara Brunei Darussalam. Baginda turut berpuas hati dengan komitmen bersama terhadap aturan pengecualian visa semasa keberangkatan ini yang akan memudahkan perjalanan pegawai-pegawai kerajaan serta mengukuhkan kerjasama di antara kedua-dua negara. Negara Brunei Darussalam turut menghargai sokongan berterusan Republik Demokratik Timor-Leste kepada Palestin dalam semua resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang berkaitan, termasuk resolusi mengenai undian keahlian PBB baru-baru ini. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam tetap prihatin terhadap operasi pertahanan kuasa penjajah di Rafah, termasuk rampasan kuasa di runtas sempadan Rafah.
Justru ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggesa semua pihak untuk menghentikan semua bentuk keganasan dan bagi masyarakat antarabangsa untuk bekerjasama untuk mencapai gencatan senjata yang berkekalan serta kemasukan bantuan kemanusiaan segera tanpa sekatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan sokongan negara Brunei Darussalam terhadap rakyat Palestin termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan penyelesaian dua negara ke arah pencapaian sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan kepada sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kota Palestin. Semasa mesyuarat kedua-dua pemimpin juga mengadakan pertukaran yang bermanfaat mengenai hubungan dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Para pemimpin juga antara lainnya bersetuju untuk menerokai kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi dan sains, kesihatan, petroleum dan sumber mineral serta ekonomi dan pelaburan. Baginda bersama Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste kemudian menyaksikan majlis pertukaran perjanjian bagi aturan pengecualian visa bagi pemegang pasport diplomatik dan rasmi atau perkhidmatan di antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Demokratik Timur Leste. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Manakala Kerajaan Republik Demokratik Timur Leste diwakili oleh Tuan Yang Terutama Dr. Bendito dos Santos Freitas, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama. Selesai acara-acara keberangkatan negara di Dili, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Republik Demokratik Timur Leste. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Presidente Nicolau Lobato ialah Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timur Leste. Tuan Yang Terutama Francisco Calbuadile, Naib Perdana Menteri dan Menteri Penyelarasan bagi Hal Ehwal Ekonomi dan Menteri Pelancongan dan Persekitaran selaku Menteri Pengiring. Tuan Yang Terutama Mariano Sabino, Naib Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Pembangunan Luar Bandar dan Perumahan Komuniti. Tuan Yang Terutama Dr. Bendito dos Santos Freitas, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama. Juga hadir Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Wan Hatfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan taksiah kepada His Eminence Ayatollah Said Ali Khamenei, Supreme Leader Republik Islam Iran, dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Mokhbar, Presiden Interim Republik Islam Iran serta kerajaan dan rakyat Republik Islam Iran berikutan dengan kembalinya ke rahmatullah Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, dan Tuan Yang Terutama Dr. Hussein Amir Abdullahian, Menteri Luar Negeri serta delegasi yang terlibat dalam nahas helikopter baru-baru ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan kelangsungan dan keberhasilan usaha melestarikan amalan dan budaya membaca Al-Quran dalam institusi keluarga amatlah strategik kepada usaha senegara untuk menjadikan ajaran suci Islam dan Al-Quran sebagai utap bagi memperkukuh perpaduan keluarga dan masyarakat serta memelihara keharmonian negara dan ummah berpaksikan falsafah negara Melayu Islam beraja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis perasmian Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas malam tadi. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh kepentingan membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang semakin giat dilaksanakan melalui program At-Tadabbur. Dan munasabah. Usaha ini dapat digiatkan lebih lanjut insya-Allah dengan semakin ramainya lepasan-lepasan agama peringkat ijazah yang boleh berperanan dalam kegiatan tadabbur Al-Quran yang diprogramkan secara lebih sistematik. Duli Yang Teramat Mulia bersabda tema Musabakah Al-Quran Pedomanku adalah amat tepat dan relevan. Dengan memelihara kesucian Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dapat membimbing dan memberi petunjuk serta solusi dalam setiap persoalan meliputi semua aspek kehidupan. Alhamdulillah di zaman yang penuh liku dan cabaran masa kini, saya gembira dan tertarik mengenai kesinambungan usaha berbagai pihak berkepentingan dalam memantap dan mengukuhkan pendidikan agama demi membentuk pribadi dan jati diri pelajar yang berakhlak mulia. Keberhasilannya adalah menjurus kepada melahirkan masyarakat beriman dan bertakwa yang sentiasa berpegang teguh kepada pedoman daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Program literasi termasuk pengajian ilmiah yang mendaulatkan kesucian Al-Quran yang diterapkan bermula dari peringkat pendidikan rendah hingga ke institusi pengajian tinggi ternyata telah membuahkan hasil, khususnya dalam melahirkan generasi pencinta Al-Quran di kalangan masyarakat Islam di negara ini. Peluang seumpamanya terus diperluaskan kepada setiap lapisan masyarakat akar umbi, termasuk usaha mengintegrasinya ke dalam sistem pendidikan negara. Sabda Duli Yang Teramat Mulia juga menyentuh mengenai peranan utama ibu bapa dan penjaga khususnya dalam membimbing serta mengajar seluruh ahli keluarga dalam melestarikan amalan dan budaya mengaji Al-Quran dalam institusi keluarga. Berkat kesinambungan usaha senegara yang konsisten dalam memartabat dan mengagungkan kesucian Al-Quran,
kita memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan hidayah dan petunjuk untuk sentiasa membimbing para pemimpin dan seluruh ahli masyarakat dalam menebarkan amalan dan nilai-nilai murni Islam dengan petunjuk Al-Quran. Matlamat hakiki kita adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala dan semata-mata meraih syafaat daripada umur kitab Al-Quran Al-Karim. Akhirnya, dengan lafaz kalimah agung Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita merasmikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan di tahun 1445 Hijriah. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Mutusin, Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri, Dr. Hajah Siti Wardah binti Meja Besara Haji Abdul Rahman, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya dan Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat. والذين يبيتون 6 peserta lagi akan memperdengarkan bacaan pada malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menghadiri majlis bergambar ramai bersama pasukan Brunei DPMMFC 2024-2025. Kelab elit negara itu bersaing dalam kancah Liga Perdana Singapura. Majlis berlangsung kemarin di Stadium Mini Jerudong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Kelab Brunei DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi Brunei DPMMFC. Pada Liga Perdana Singapura musim ini, Brunei DPMMFC telah menandatangani kontrak bersama 25 pemain termasuk 6 pemain import. Sejak menyertai Liga Singapura pada tahun 2009, Brunei DPMMFC telah menjuarai liga tersebut pada tahun 2015 dan sejak nama asal Liga S ditukar menjadi Liga Perdana Singapura, Brunei DPMMFC juga pernah menjuarainya pada tahun 2019.